لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana. Lokasi ini menandakan para jemaah telah tiba di lapangan terbang iaitu lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz. Seterusnya para jemaah akan menaiki bas menuju ke Dewan Tiba dan di sana akan disambut oleh petugas tabung haji serta pegawai Immigration Arab Saudi. Seterusnya beg tangan dan bagasi jemaah akan diimbas dan para jemaah diarahkan keluar daripada bangunan terminal. Seterusnya, sebelum menaiki bas ke Mekah, para jemaah perlu menyerahkan pasport mereka kepada United Agent. Dan akhir sekali, bagasi jemaah akan dibawa menaiki kenderaan lain menuju ke Hotel Mekah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Situasi tersebut menunjukkan pengurusan hotel jemaah yang mana penginapan jemaah di Tanah Suci mempunyai 4 zon iaitu A, B, C dan D. Dalam sesebuah bilik boleh memuatkan sehingga 4 hingga 8 jemaah mengikut pakej yang dipilih oleh jemaah. Dan yang paling penting, penginapan jemaah lelaki dan perempuan akan diasingkan. Selain itu, keselesaan jemaah juga harus diutamakan yang mana setiap bilik akan disediakan penghawa dingin. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi. Situasi ini menunjukkan pengurusan makanan jemaah yang mana pihak tabung haji di Tanah Suci telah menyediakan perkhidmatan penyediaan makanan untuk jemaah yang mana makanan akan disediakan pada waktu tengah hari dan malam sahaja. Maksudnya sehari akan diberikan makanan 2 kali. Selain itu, keperluan seperti cerik, teh, gula juga disediakan dalam bilik jemaah. Okey, seterusnya pengurusan petugas haji bagi setiap maktab. Pengurusan ini selalunya melibatkan 3,000 jemaah dalam satu maktab. Para jemaah akan diuruskan secara bersama oleh petugas haji dan maktab muassasah. Untuk mengelakkan kekeliruan, jemaah dibenarkan dengan warna-warna tertentu bagi setiap maktab. Mereka ini kebanyakannya terdiri daripada seorang pengurus, 2 orang penurung pengurus, 4 petugas maktab, 1 pegawai perubatan dan 3 petugas perubatan. Seterusnya, pengurusan bimbingan ibadat. Setiap jemaah akan dibantu oleh pembimbing ibadat haji iaitu pehtas di setiap maktab dan zon untuk membantu jemaah melakukan haji dengan sempurna. Selain itu, jemaah juga boleh merujuk di ibu pejabat tabung haji di Mekah apabila dapat mengetahui masalah semasa yang berada di sana.
Jemaah juga boleh menambah ilmu dan mengikuti ceramah dan bimbingan di Pusat Pengurusan Maktab iaitu PPM dan juga Pusat Pengurusan Zon iaitu PPZ. Seterusnya adalah pengurusan perkhidmatan perubatan. Perkhidmatan kesihatan utama adalah rawatan kecemasan, rawatan pesakit luar, rawatan pesakit dalam, perkhidmatan pergigian klinik maktab atau zon, perkhidmatan ambulan dan perkhidmatan awam. Selain itu, perkhidmatan sokongan adalah yang pertama farmasi, yang kedua radiologi, yang ketiga adalah makman, keempat fisioterapi, yang kelima diatetik sajian, yang keenam setera supply iaitu unit CSU, perkhidmatan terminal dan perkhidmatan perubatan umum. Okey, bagi perkhidmatan perubatan tambahan pula terbahagi kepada 3 bahagian iaitu perkhidmatan bimbingan ibadah haji di tanah suci iaitu PEHTAS, perhubungan pelanggan hospital PRO dan yang terakhir adalah teknologi maklumat iaitu IT. Perkhidmatan perubatan tabung haji menyediakan perkhidmatan ambulan. Terdapat 20 buah ambulan di Mekah, Madinah dan Johor. Pengurusan perkhidmatan kewangan. Bagi perkhidmatan kewangan, tabung haji telah menyediakan kaunter pengeluaran wang kepada jemaah haji. Kaunter tersebut terdapat di setiap bangunan penginapan jemaah agar memudahkan urusan kewangan jemaah. Selain itu, jemaah juga boleh membayar dam atau korban di kaunter tersebut dengan tunai ataupun debit account. Saya ada terlanggar larangan ihram semalam. Saya terpakai minyak wangi dan tersikat rambut sebelum turun tawaf. Berapakah dam yang dikenakan? Oh, kalau begitu, dam yang dikenakan ke atas adalah seekor kipas, iaitu sebanyak RM500. Baiklah, saya bayar RM500 secara tunai bagi dam tersebut. Okey, terima kasih Puan. Pihak tabung haji akan menguruskan dam tersebut bagi pihak Puan. Setelah selesai, kami akan maklumkan kepada Puan di kemudian hari. Dan perkhidmatan pihak ketiga. Terdapat pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga iaitu orang luar kepada jemaah haji Malaysia ketika berada di tanah suci. Antaranya adalah kafeteria iaitu mereka menyediakan sajian makanan dan minuman kepada jemaah haji. Seterusnya adalah dobi iaitu mereka menyediakan perkhidmatan penyucian pakaian kepada jemaah dengan kadar bayaran tertentu. Seterusnya adalah kemudahan komunikasi. Mereka turut menyediakan menjual SIM card untuk memudahkan jemaah berkomunikasi dengan orang luar. Selain itu, kenderaan iaitu pengangkutan yang disediakan kepada jemaah seperti kapal terbang, bas dan juga van untuk memudahkan ibadah haji jemaah. Akhir sekali adalah pos Malaysia nationwide iaitu penghantaran bagasi dan juga air zam-zam dari tanah suci ke tanah air. Pengurusan perkhidmatan keberangkatan pulang. Pengurusan tersebut bermula daripada bangunan penginapan jemaah. Seminggu sebelum tarikh kepulangan jemaah ke tanah air, petugas akan memberi notis kepada jemaah berkenaan tarikh kepulangan jemaah. Namun begitu, sehari sebelum pulang ke tanah air, petugas akan membuat taklimat akhir kepada jemaah. Antara isi kandungan taklimat adalah jemaah perlu mengemas barang dengan rapi, barang yang dibawa tidak boleh melebihi 30 kilo dan juga jemaah perlu bersiap awal untuk melakukan tawaf wida sebelum bertolak ke Jeddah. Selain itu, petugas juga perlu menyimak segala dokumen yang penting iaitu pasport, visa dan juga tiket jemaah. Pada hari keberangkatan pulang, petugas akan menguruskan bagasi serta membantu jemaah sehingga tiba di airport Jeddah. Apabila tiba di airport Jeddah, petugas akan menyerahkan visa, pasport dan juga tiket kepada jemaah. Akhir sekali, jemaah akan melalui pemeriksaan imigrasi dan juga menaiki flight.